Nak disahkan, Parlimen dijadikan rubber stamp is a mockery of Parliament when you suspend a member for 6 months without even a debate. We were protesting on procedural issues. 24 hours notice, public interest. What public interest is that? I did negotiate even to postpone so that we allow some MPs even to look at the tapes. Jadi kita membantah keras cara Parlimen diperalatkan begini. Secara rasminya, Malaysia adalah sebuah negara demokrasi berparlimen. Namun kebelakangan ini, terdapat beberapa NGO yang menuntut supaya demokrasi berparlimen kita diperbaiki dan diperkukuhkan dengan beberapa reformasi pada institusi kita. Jadi bersama saya pada hari ini adalah Dr. Azmi Sharon, seorang pensyarah undang-undang di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Dr. Azmi, ada ke masalah dengan demokrasi berparlimen kita? Melambak. Kita nyatakan. Okey. Pertama sekali kita mesti nyatakan di sini bahawa demokrasi itu, demokrasi sebenar tidaklah terhad hanya kepada pilihan raya. Pilihan raya itu adalah hanya satu komponen satu sistem demokrasi yang tulen. Dan satu sistem demokrasi yang tulen mesti ada beberapa ciri-ciri. Dan di Malaysia ni, di situlah masalahnya. Ciri-ciri itu kurang atau tak ada? Ada yang kurang, ada yang tak ada. Jadi misalnya, yang pertama sekali bila kita mengundi, kita mesti tahu bahawa undi kita itu sahih dan sama rata. Maksudnya satu orang satu undi. Ya. Tetapi di Malaysia ni sistem kita begitu cacat sehinggalah satu parti yang kalah dari segi bilangan undi masih boleh ada pegang kuasa. Dan kuasa maksudnya mendapat kursi di parlimen dengan satu majoriti yang besar walaupun dia kalah dari segi kiraan undi ya. Ini bermaksud bahawa konstituensi kita tu adalah tidak sama rata. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Jadi kalau kita kaji di Malaysia ini, konstituensi yang lebih tercenderung kepada Barisan Nasional agak kecil. Jadi senang mereka nak menang kat situ ya. Mereka tak perlu begitu banyak undi. Tetapi kalau kita lihat konstitusi yang cenderung kepada pembangkang, dia semua besar-besar. So itu masalah pertama. Election Commission kita tu dia tak buat kerja dengan betul. Ya, sebab sepatutnya lebih kurang samalah size konstitusi kita ni. Okey, jadi apa lagi masalah-masalah lain yang berkenaan dengan mungkin kebebasan atau mungkin dengan kita punya institusi itu sendiri? Apa yang kurang atau tiada ni? Dari segi kebebasan, kita dapat lihat bahawa terdapat undang-undang yang boleh digunakan untuk menghenti apa-apa kritikan kerajaan ataupun digunakan untuk masukkan ahli-ahli politik dari pihak pembangkang ke dalam jail dan sebagainya ya. Jadi misalnya undang-undang hasutan senang sangat nak digunakan dan memang digunakan dengan kerapnya ya. Tapi itu satu, dan satu lagi adalah surat khabar kita. Walaupun ini internet semua kan, dan ramai orang guna internet, surat khabar dan televisyen masih berpengaruh, terutama sekali dengan generasi yang lebih tua dan kalau kita lihat di Malaysia ni, surat khabar kita dikawal dan televisyen pun dikawal dengan ketat oleh kerajaan kita. Jadi apa yang disebarkan hanya apa yang dipandak ajalah. Ya, tapi mungkin ini adalah satu cara untuk mengekalkan keamanan. Keamanan macam mana? Ini yang memang saya bawa betul bila dia cakap macam tu. Sebab kalau kita ada satu sistem demokrasi yang betul, yang benar, yang tulen, ya, maksudnya orang tahu aku tak suka kerajaan ni. Ya, jadi aku pergi, aku undi, aku tak nak. Lepas tu dia kalah, dia buang. Okey, no problem. Nak gaduh pasal. Ya, kalau sistem itu elok dan kita ada pilihan dan kita boleh bawa pilihan itu dan pilihan kita itu memang bermakna, ya, kita nak gaduh buat apa?
no problem lah, tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa sistem itu rosak dan undi kita tu tak berguna, itulah bila orang nak cek pasal, nak gaduh dan sebagainya. Jadi ini mana boleh kita kata bahawa penindasan itu akibatnya akan membawa keamanan. Penindasan tak akan membawa keamanan. Okey. Jadi itulah kekurangan demokrasi berparlimen pada pandangan Dr. Azmi tentang itu dua aja. Lambat lagi, banyak lagi. Tapi antara banyak tu saya nak bawa isu separation of powers. Sebab itu antara ciri-ciri penting sebuah demokrasi. So apa pandangan Dr. Azmi tentang hal ini? Adakah benar kita ada separation of powers? Terdapat banyak overlap antara, kalau kita bincang tentang separation of powers tu, maksudnya badan membuat undang-undang adalah berasingan daripada kabinet ataupun kerajaan dan kehakiman. Jadi ada 3 badan parlimen, kabinet dan kehakiman. Tetapi kabinet ataupun prime minister, dialah Perdana Menteri, dia sangat berpengaruh dalam pemilihan. Dia tentukan semua benda. Dia sangat berpengaruh dalam memilih hakim. Jadi di situ kita dah lihat ada masalah dah. Dan parlimen tu sendiri, sistem di dalam parlimen itu dia tak canggih tau. Masa untuk pembahasan sangat pendek. Mereka tidak mengguna sistem komiti dengan sepenuhnya. Jadi perbincangan yang mendalam tentang rang-rang undang-undang tak ada. Kalau kita lihat misalnya the National Security Council Bill yang memberi kuasa yang gila kepada Perdana Menteri, dia diluluskan dengan beberapa hari saja. Sekejap je. Betul. Jadi parlimen jadi macam rubber stamp untuk luluskan undang-undang yang memihak pada mereka. Tapi kan stamp getah. Stamp getah, rubber stamp. Tapi kan so macam mana sebenarnya peranan parlimen itu sendiri untuk menyanggah penyalahgunaan kuasa ini? Parlimen mestilah satu tempat di mana pembahasan yang mendalam dan juga kritikal boleh dilakukan, boleh dikendalikan. Jadi ini memerlukan masa. Ini juga memerlukan menteri ada di situ untuk menjawab soalan. Okey, menteri kita banyak kali dia tak datang tau. Dia hantar dia punya kuncu je. So dia ada satu jawapan ditulis, entah siapa pergi baca macam tu. Nak bahas macam mana kita nak cakap dengan menteri tu sendiri. Ataupun Perdana Menteri berapa kali dia masuk parlimen? Saya rasa tak banyak kali dia entah ke mana, Dubai ke entah. Itu saja masa yang kita ada. Jadi kita terima kasih kepada Dr. Azmi. Kita akan berjumpa lagi pada episod depan.